Sambutan Tahun Baru Cina merupakan perayaan yang begitu signifikan buat masyarakat Cina di seluruh pelosok dunia. Bagi mereka, hari pertama Tahun Baru melambangkan titik permulaan nasib dan kehidupan yang lebih baik. Malah perayaan ini diraikan mengikut adat resam serta patah larang dan kepercayaan nenek moyang sejak turun-temurun. Pelbagai persiapan seperti perhiasan rumah dan makanan tradisi disediakan oleh masyarakat Tionghoa beberapa minggu lebih awal bagi menghidupkan suasana Tahun Baru Lunar. Tidak ketinggalan, dekorasi tanglong yang seolah-olah menjadi suatu kemestian kerana dipercayai membawa tuah dan kemakmuran sepanjang tahun. Seiring dengan peredaran zaman, tanglong mengalami beberapa perubahan reka bentuk dan tidak lagi bergantung kepada seni pembuatan lama menggunakan bahan kayu dan buluh. Jika sebelum ini tanglong bulat berwarna merah menjadi pilihan, kini masyarakat dihidangkan dengan variasi tanglong berbentuk moden yang lebih menarik. Tan Gok Leng antara individu yang aktif mencipta pembaharuan dalam menghasilkan tanglong. Lebih mesra dengan panggilan Atan, tanglong yang dihasilkan bukan sahaja unik tetapi boleh bergerak dengan bantuan alat elektronik yang diletakkan pada tanglong. Bermula hanya sekadar minat, kini dia mula menempa nama dan menjalankan perniagaan mencipta tanglong sepenuh masa di Taman Eng Ang, Klang Selangor. Sejak dari tahun 2014, waktu anak saya balik dari sekolah, pasal dia nak sekolah dia ada pertandingan untuk buat tanglong. So masa tu saya tak erti langsung apa tu tanglong pun. So saya pun minta tunjuk ajar daripada si Fuko. So masa itu dia nampak saya akan minat, saya pula yang jadi ketagi. Yang ini saya ambil idea daripada anak-anak saya, anak-anak muda sekarang. Pasal kalau ikut yang tradisi kan, kadang-kadang pemuda sekarang dia tak boleh terima. So saya pun minta pendapat daripada dia orang, lepas tu ambil minta idea dia orang, saya pun buatlah tanglong moden. Penggunaan dawai mudah lentur memudahkan kerja pembentukan tanglong supaya lebih kukuh dan kelihatan kemas. Struktur dawai yang dilentur memerlukan kekuatan tangan dan jari supaya menjadi sempurna. Kemudian, kain berwarna-warni akan ditampal pada rangka selain ditambah dengan aksesori lain seperti mentol kecil dan beberapa bahan dekorasi pada badan tanglong. Kerja-kerja menghasilkan tanglong sememangnya rumit kerana mengambil masa yang lama untuk disiapkan bergantung kepada saiz dan bentuk. Bukan itu sahaja, seseorang itu perlu mempunyai ketelitian kerja tangan, kesabaran dan daya kreativiti yang tinggi. Lebih gemar menyiapkan kerja penghasilan tanglong di bahagian luar kedai, lelaki berusia 45 tahun ini sentiasa berusaha untuk mengetengahkan seni tradisi kepada masyarakat luar. Malah dia langsung tidak loket berkongsi ilmu dan menjawab pertanyaan orang ramai, terutama generasi muda. Sate panas bang, sate panas 50, sate panas. Uniknya penghasilan tanglong di sini bukan saja menggunakan kain tetapi juga barang-barang kita semula seperti botol plastik, putik kapas, sarung guni dan mungkin ada yang fikir ini bukan tanglong ni, sepatutnya tanglong bentuk bulat warna merah. Push it, bukan. Sebenarnya dalam bahasa Cantonese, tang itu bermaksud lampu, long itu bermaksud sangka. Jadi tak kisahlah sangka itu berbentuk bulat ke, segi empat ke, bentuk sate ke, asalkan ada lampu di dalamnya, maka kita boleh anggap itu sebagai tanglong. Bukan hanya tertumpu kepada kaum Cina sahaja, setiap rekaan tanglong turut mencerminkan simbolik perpaduan kaum di Malaysia. Dengan hanya menggunakan bahan kitas semula, ideanya diolah dengan menggabungkan ciri perkauman serta budaya warisan di negara ini seperti wau, kuda kepang, alat muzik dan banyak lagi. Pasal saya kan anak Malaysia, so kalau kita fikir secara mendalam, kalau kita ikut negara China tu kita adalah lain sebab kita kena ada kita keunikan kerana negara kita kan, berbagai kaum. So kenapa kita tak try untuk buat yang lebih banyak jenis? Seperti kuda kepang, macam jenis-jenis wow yang berada di Malaysia. Lepas tu yang Belanga, periuk Belanga, semua kali pelbagai kaum di Malaysia. So yang ini adalah keunikan Malaysia kita. Cabaran dia adalah untuk menarik minat daripada generasi muda. So yang itu agak yang paling mencabarlah, pasal kalau kita tak ada yang lebih
macam kita boleh tarikkan dia orang punya minat. So kalau dia orang tak minat, tak ada orang nak belajar. So kita kena buat yang lebih banyak jenis, yang pelbagai kaum lah. So semua kaum boleh serap bermain bersama. Atas permintaan pelanggan, Atan turut membuat pemasangan dan dekorasi tanglung di salah satu perhentian bas berdekatan kedainya. Tanglung digantung di kawasan terbuka sebagai tatapan dan haluan mata bagi masyarakat tempatan. Penggunaan dawai yang lebih kukuh serta material tahan lasak turut digunakan bagi mengambil kira faktor cuaca yang tidak menentu. Lechemi Subramaniam antara pengguna bas awam yang tidak melepaskan peluang untuk melihat dekorasi luar biasa ini. Dia berasa kagum dan gembira kerana disajikan dengan pemandangan yang cukup menarik sekaligus menghilangkan rasa bosan sementara menunggu bas. Mana cantik ini tempat. Saya tunggu selalu bas pun ini tempat dia orang cantik buat. Sini engan memang cantik itu bas tu. Mana happy saya ambil gambar lah, TikTok lah. Ada buat tadi pun ada buat TikTok saya. Saya banyak suka ini tempat ini macam nampak. Semakin mendapat tempat dalam hati masyarakat, keunikan tanglung moden yang membawa identiti negara berbilang bangsa wajar menjadi kebanggaan sekaligus memberi nafas baru kepada seni kraft tangan Malaysia.